Selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan dengan bab 8. Okay, hari ini kita akan masuk pula locus yang bagi titik yang bergerak yang melibatkan garis. So, kita ada dua jenis melibatkan satu garis di mana locus dia adalah sepasang garis lurus yang selari dengannya dan melibatkan dua garis. Okay, dengan keadaan dua garis itu berselari, maka locus dia adalah garis lurus yang selari di tengah. Ataupun dua garis lurus itu bersilang. Jadi, garis lurus itu adalah garis lurus yang berada di tengah ataupun dia adalah, okay, kita akan membentuk pembahagi dua sama sudut. Okay, jadi kita akan mula dengan satu garis dulu. Kita tengok, okay, macam mana kepelbagaian soalan yang boleh kita nampak. Yang pertama, okay, dia bagi kita grid. Okay, dan kita cuba bacakan soalan dia. Kita nak cari locus bagi titik P dengan keadaan sentiasa 2 unit dari MK. Tengok dulu MK. MK kalau 2 huruf maksudnya dia boleh jadi garis. So, betul lah MK adalah satu garisan. So, kita kena hafal. Kalau satu garisan, apa locus dia? Apa bentuk dia? Dia mesti adalah satu pasang garis selari dengan berjarak tetap daripada MK. So, apakah jarak itu? Kita cari maklumat lagi, 2 unit. Okay, dan langkah terakhir, kita nak cari nama untuk locus ini. Cari dari depan, iaitu locus bagi titik P. So, bila sudah ada semua maklumat, kita sudah boleh lukis 2 unit daripada MK, atas 1, bawah 1, kemudian kita label. Inilah locus P. Okey, bentuk yang kedua, kalau dia tak bagi kita grid macam mana? Contohnya, locus bagi titik P dengan keadaan jarak tegak dari EG sentiasa 1.5 cm. Ni tak ada grid. So, kita kena lukis. Okey, satu pasang garis selari. Okay, so biasa jawapan yang saya dapat daripada pelajar, okay, saya akan dapat jawapan ini. Okay, mungkin memang boleh lukis garis selari, tetapi dia tidak menepati, okay, konsep garis di mana dia mesti dibina daripada sekurang-kurangnya 2 titik. Okay, daripada video yang saya tayangkan nanti, kita tak nampak titik. Cuba tengok. Okay, ini yang pertama. Okay, dia tak ada titik ni. Dia sambung daripada garis ke garis. Okay, ini dia nak lukis garis selari yang berjarak tetap 4 cm daripada AB. Dia buat gini je. Lepas tu dia sambung. Okay, ini kita bukan panggil dia titik ni. Ni hujung garis. So, tak boleh diterima. Titik itu mesti nampak pusat titik itu dalam bentuk cross. Itu baru tepat. Okey. Jadi walaupun ini kita dapat juga lukis garis selari tetapi kurang tepat. Sama juga dengan ini. Ini main agak-agak aja. Okey, dia 4 cm. Nanti dia buat satu. Buat satu lengkuk sini. Lagi satu. Lagi satu. Bawah pun sama. Kemudian dia sambung. Okay, tak ada titik kan sini. Garis sambung ke garis. Tak jadi garis. Okay, jadi jika dia minta kita lukis, jangan guna cara ini. Okay, kita kena guna cara yang dapat nampak wujud titik itu. So, macam mana nak lukis? Memang complicated sedikit lah. Okay, kita tengok ini. Okay, ini dia. Okay, dia minta kita lukis locus bagi EG, di mana locus itu sentiasa 1.5 cm daripada EG. So, kita boleh lukis garis berserenjang dulu. Okay, kita dalam E, biar dia jadi titik tengah. Okay, kita buka jangka lukis. Bukaan suka-suka hati dah.
Okey, kiri lorek 1, kanan 1 dengan jarak yang sama. Kemudian daripada dua titik ini, kita cari garis berserenjang. Atas bawah dan biar bersilang atas bawah. Okey, daripada dua titik tadi. So, kita sambungkan dia sudah dapat satu garis berserenjang. Kita ulang step yang sama pada G. Okey, buka jangka lukis. Okey, biarkan G menjadi titik tengah. Okey, kemudian daripada dua titik baru ini, kita binalah garis berserenjang. Okey, bila dapat dua garis berserenjang, barulah kita label kedudukan 1.5 daripada EG. So, buka jangka lukis, ukur pada pembaris 1.5 cm, kita ukur dan kita lorek di sini. Atas, bawah, atas, bawah. So, apa yang kita sambung ialah titik ini. Nampak tak? Ini baru kita panggil titik. Okey? Titik. Sebab dia ada bentuk cross. So, kita sambung titik ke titik. Sambung lagi satu titik ke titik. Inilah sepasang garis lurus selari yang kita namakan dia sebagai locus P. Okey, ada lagi satu cara. Okey, ni EG. Kalau dia tak ada panjang di tepi. And then saya tak nak panjangkan dia sebab saya takut saya lukis tak sengit. Ada lagi satu cara. Kita boleh bentuk sudut 90 darjah. Kita sudah belajar sebelum ini. Iaitu kita akan lukis satu rainbow. Okey. Dan jangan ubah bukaan jangka lukis. Kita beralih daripada E ke titik baru. Lorekkan yang pertama ini sebenarnya 60 darjah. Okey. Kemudian kita jangan ubah saiz jangka lukis. Ke depan lagi satu. Ini 120 darjah. So, cuba perhatikan jangka lukis ini 90 darjah di antara 60 dengan 120. Jadi, daripada dua titik ini, kita carilah. Okey, titik tengah dia di atas. Okey, dan kita sambungkan. Itu pun boleh. So, kita ulang step yang sama pada G, tetapi rainbow itu kena terbalik lah. Okey, jadi ini 90 darjah. Okay, jadi kita ulang pada G. Sama je. Jangan ubah bukaan jangka lukis. Ni 60 darjah. Ini 120 darjah. And then daripada 60, 120, lukislah. Lorek di atas, ini dapat. So, ikut step yang sama. Kita ukur 1.5. Baru kita lorek dari E. Lorek dari G dan bawah dia. So, ini baru kita panggil titik. Titik-titik sambung. Titik-titik sambung. So, ini adalah sepasang garis lurus selari dengan namanya locus P. So, ada dua cara lah kita boleh guna. Okay, sekarang kita tengok yang melibatkan dua garis. Okay, ada dua situasi. Yang pertamanya dua garis itu selari. Yang kedua tu dua garis itu bersilang. Kita tengok yang bersilang dulu. Okay, yang bersilang. Okay, kita akan lukis pembahagi dua sama sudut. Okey, kita imbas kembali sedikit. Macam mana nak lukis pembahagi dua sama sudut. Okey. Laraskan bukaan jangka lukis agar tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Mulakan binaan pada titik Q dengan melukis dua lekungan kecil pada garisan PQ dan garisan QR. Lukiskan lekungan kecil yang lain berdasarkan dua lekungan kecil yang dilukis sebelum ini. Satu titik seperti berikut akan diperolehi dengan menggunakan pembaris. Lukiskan garisan lurus yang menghubungkan titik berkenaan dengan titik Q. Okey, jadi itulah
Okey, cara membina pembahagi dua sama sudut. Saya harap semua jelas. Oops. Okey, jadi sekarang kita tengok soalan. Okey, contoh yang pertama. Locus H dengan keadaan jarak sentiasa sama dari QR dan QP. Okey, QR di sini, QP di sini. Kalau kita nampak dua garis, macam mana saya tahu dia garis? Sebab dia huruf gabung. Dan kalau ada dua garis, kita boleh cuba cek. Ada tak huruf yang berulang? Di sini ada Q kan? Jadi kemungkinan besar dia adalah dua garis lurus yang bersilang. Okey, macam ini. QR, QP. Okey, Q itu kita boleh potong. Sebab Q itu adalah tempatnya. Okey, kita nak mula membina pembahagi dua sama sudut. Jadi kalau melibatkan dua garis, senanglah. Tak payah cari jarak dia, kita boleh terus bina. Jadi cara membina macam tadi. Okey, daripada titik Q, kita akan lorekkan. Okey, dua lorekkan atau you nak sambungkan macam saya pun boleh. Kemudian daripada dua titik baru ini, okey, kita biarkan dia bersilang di depan. Okey, dan kita sambungkan titik ini dengan Q. Itulah pembahagi dua sama sudut. Dan apakah nama locus ini? Tengok dari depan, locus H. Okey, senang saja. Okey, kemudian yang last, kita tengok dua garis selari. Okey, dua garis selari, okey, dia boleh bagi kita dalam bentuk kotak. Okey, contohnya locus bagi titik Z dengan keadaan tegak sentiasa sama dari PT dan QU. Okey, PT dan QU. Okey, dia cakap ada satu locus jarak sentiasa sama dengan ini. Jadi, maksudnya PT dan QR ini, okey, akan kita lentuk lagi satu garis lurus. Okey, garis adalah PQ dan TR, tetapi jarak sama antara dua garis ini. Jadi kita akan guna pembahagi dua sama serenjang sekali lagi pada PT. Senang je sambung. Okey, itulah locus Z kita. Okey, sekarang kita dah boleh mula. Okey, buka muka surat 63. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Ini senanglah, dia bagi kita grid. Ni panggil grid ke? Bolehlah. Okey, dia adalah isogrid yang berisi satu unit. Dan di atas grid ini ada 5 locus yang bergerak. 5 titik yang bergerak, maknanya ada 5 locus. Dia minta kita guna huruf, nyatakan locus. Jadi yang pertama, W yang bergerak dengan keadaan sentiasa sama dari garis lurus FC. Kita tengok ayat yang last dulu. Garis lurus FC. Berapa garis? Satu garis. Kalau satu garis, kita tahu mesti lukis sepasang garis selari. Jadi, FC di sini. Okey, sepasang garis selari kita kena cari jarak dia. Tetapi dalam soalan tak beri. So, kita tengok. Okey, dalam bentuk heksagon ini, yang manakah garisan yang berselari dengan dia? AB dan ED. Okey, jadi itulah jawapan yang paling terdekat. Maka, okey, sepasang garis selari kita adalah AB dan ED. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. X bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama daripada garis AB dan ED. So, kita ada dua garis. So, kita tengok ED dan AB. ED dan AB adalah dua garis lurus yang selari. Jadi, locus kita adalah garis selari di tengah. So, apakah garis selari yang berada di antara AB dan ED? Senang kan? F, C.
So, jawapan kita adalah FC. Okay, yang C. Y adalah lokus yang bergerak dengan keadaan sentiasa 3 unit dari garis AE. Ini nampak ada jarak kan? Okey. Kalau satu garis, kita akan bina sepasang garis selari dengan jarak 3 unit. Jadi AE di mana? AE di sini. 3 unit daripada AE adalah ini 1 unit, 2 unit, 3 unit. Sini. BD. Okay, di sini kita tak dapat sepasang sebab tak cukup tempat. Okay, sepatutnya sini pun kena ada satu. Tapi sudah tak ada grid. Jadi kita hanya ambil BD sahaja sebagai jawapan kita. Okay, yang seterusnya, Z yang bergerak dengan keadaan jarak sentiasa sama dari 2 garis bersilang. Sudah bagi bersilang. Okay, kita tahulah dia mesti pembahagi 2 sama sudut. So, mana kedudukan F, E dan ED? So, daripada 2 garis ini, kita nak cari garis yang di tengah. Okay, BE. So, jawapan kita, lokus dia adalah BE. Ataupun kita tulis EB pun boleh. Okay, sekarang kita nak belajar cara menghurai lokus bagi garis pula. Okay, untuk satu garis, okay, kita akan guna lebih kurang sama dengan semalam. Lokus mula dengan titik apa yang bergerak. Ialah, kalau satu garis, apakah bentuk lokus dia? Sepasang garis lurus selari. Okay, sepasang garis lurus selari tu kena detail sikit. Sebab kita melibatkan jarak tetap. Jadi, yang selari dengan apa? Garisan apa dan berjarak tetap. Okay, berapa dari garisan apa? So, di sini garisan yang diberi dalam soalan kita akan repeat 2 kali. Di sini, yang selari dengan garisan apa dan berjarak tetap dari garisan itu. Dan jarak itu adalah dalam cm, meter ataupun unit. Okay, kita tengok soalan. Okay. X adalah satu titik yang sentiasa berjarak 1 cm dari garis lurus AB. So, ini you boleh lukis sendirilah. Ini memang susah, dia tak ada grid. So, cubalah. Okay. Cuba guna cara yang saya ajar tadi. Bina garis berserenjang kiri kanan, kemudian baru label. Kalau tak dapat, guna je lah pembaris lukis macam mana. Okay. Okay, jadi kita tengok huraian dia. Okay. Lokus X ialah, okay, kalau untuk satu garis lurus, apakah bentuk lokus dia? Tengok lokus dia warna biru ini. Sepasang garis lurus yang selari dengan, okay, selari dengan garis apa? Okay, soalan dia dengan garis lurus AB. So, garis lurus AB dia, kita akan ulang 2 kali. Okay, garis lurus AB dari AB. So, dengan jarak 1 cm. So, ayat yang penuh, lokus X ialah sepasang garis lurus yang selari dengan garis lurus AB dan berjarak 1 cm dari garis AB. Okay, kita tengok huraian untuk 2 garis lurus yang selari. Okay. Nama titik yang bergerak sentiasa, bukan selari, yang bersilang. Okay. Nama titik yang bergerak sentiasa berjarak sama dari garis apa? Okay. 2 garis bersilang. Iaitu garis apa dan garis apa. So, ini senang sikit lah. Okay. Dia tak melibatkan jarak tetap. So, contoh soalan ini, kita ada CD dan EF. Maka, lokus dia adalah lokus X sentiasa berjarak sama dari 2 garis bersilang, iaitu EF dan CD. Senang je. Okay? Okay, jadi kita tengok muka surat 64. Okay, inilah soalan yang selalu kita nampak dalam exam.
Okay, dia mungkin boleh gabung dalam satu soalan yang besar. Okay, dia minta kita bina locus. Okay, untuk A, X sentiasa berjarak sama dari SP dan SR. So, tengok SP dan SR adalah dua garis. Okay, dan kalau kita tengok dari soalan, kita boleh dapati dia adalah SP dan SR adalah garis lurus yang bersilang. Ataupun kita tengok huruf dia sahaja, okay, kita sudah nampak ada S yang berulang. Ini maksudnya dia mesti garis lurus yang bersilang lah. Jadi kalau dua garis yang bersilang, kita akan lukis pembahagi dua sama sudut. So, kita boleh lukis satu lorekan, kemudian kita bina satu titik di depan. Daripada dua titik ini, kita sambung S dengan titik bersilang. Dan kita dapatlah locus itu. Namakan dia dengan locus X. B pula. X ialah satu titik yang bergerak dalam semi bulatan dengan keadaan XM sama dengan XN. Kita sudah nampak soalan yang beri kita formula. So, apa yang kita perlu buat kalau ada formula? Kita pangkahkan dulu nama locus. Apa nama locus dia? Kita tengok depan. X kan? So, kita buang dulu locus kepada formula. So, kita tinggal M dan N. Kita dapat dua titik. So, kalau dua titik, apakah locus dia? Pembahagi dua sama serenjang. Ini kita belajar sebelum ini. Kalau dua titik, pembahagi dua sama serenjang. So, daripada dua titik ini, kita binalah. Pembahagi dua sama serenjang, kita akan dapat dua cross, kita sambung. Dan di sini ada satu keyword yang kita mesti perhatikan. X adalah locus yang bergerak di dalam. So, kita hanya akan lukis di dalam. Yang di luar semi bulatan ini, jangan kita lukis dengan garis lurus. Kita kena tukarkan dia kepada terputus-putus. Sebab locus ini hanya bergerak di dalam semi bulatan. Di luar dia sudah tak bergerak. Jadi ini kena ambil perhatian. Kita teruskan dengan C. X dengan keadaan sudut PQX dan sudut RQX. Ada lagi formula. So, kita kena buang dulu nama locus. Kita dapat dua garis PQRQ dengan Q yang sama. Jadi, sekali lagi kita tahu dah dia adalah garis lurus yang bersilang. Di mana dia bertemu di titik Q. Jadi, kalau dua garis bersilang, apa kita nak buat? Pembahagi dua sama sudut. Jadi itulah jawapan kita. Untuk D pula. Dua garis yang sentiasa berjarak sama. Itu JK dan LM. Kalau kita tengok, ini memang garis lurus yang bersilang lah. Walaupun dia tak ada huruf yang sama, tetapi kita kena tengok soalan. So kalau dia bersilang, sama juga kita nak buat pembahagi dua sama sudut. So, di sini kita kena bentuk dua set. Satu set di antara J dengan L. Satu set di antara J dengan M. Jadi, kita ada dua locus X di sini. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Minta lengkapkan latihan muka surat 63 hingga 65. Tetapi hanya snap gambar muka surat 64 untuk disemak sahaja. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.